kita bagaikan angin tak terlihat, namun pasti bisa aku rasa. Mungkin kau juga rasa seperti yang ku rasa, kisah cinta yang tak diduga. Ibu. Maafkan Lila, Bu. Minta ampun, Bu. Ibu! Ibu! Mel lah sini, Bu, ni. Jemput ikan bilis ni. Panas-panas sedap, Bu. Jom kita makan sama-sama, Bu. Cepat, Bu. Jom. Tengok siapa ni. Lila. Kau balik, Dik. Tahun, Dik. 12 tahun kau buat kita orang semua menangis. 12 kali raya tau. Kita semua tunggu, kita doa. Lila balik. Tapi sampai habis Syawal pun bayang Lila pun tak ada. Tolong dia jangan buat macam ni lagi. Tak bolehlah tengok ibu sedih. Ibu menangis. Sebab apa? Kalau akak yang tak ada, belum tentu ibu rasa macam ni, Dek. Tolong jangan buat lagi. Kakak. Lila tahu Lila salah. Lila janji dengan kakak dan ibu. Lila tak akan pergi mana-mana lagi. Kakak maafkan Lila, kakak. Lila rindu dekat kakak.
tak cukup sekali dua. Lila mohon ampun dekat ayah, dekat ibu. Tapi hati Lila ni keras sangat. Langsung tak nak balik dekat sini. Ayah kenal anak ayah ini. Ayah tahu anak ayah akan terpelihara selamat walau di mana pun anak ayah berada. Doa ayah, ibu, kakak dan semua yang mengenali Lila membuatkan ayah sangat percaya yang Lila akan selamat. Allah uji kita dengan dugaan kerinduan yang amat lama. Tapi hikmah hadiahnya berkat kita terus bersabar dan berdoa tanpa berhenti. Inilah dia. Terima kasih ayah. Banyak pokok apa yang warna oren? Pokok warna oren? Satu, dua, tiga. Tak tahu. Pokok yang kena cahaya matahari. Apa ni? Ni, sebenarnya abang ada hadiah tu. Tuan kata. Ya, okey. Tuan kata, jangan buka. Ni hadiah istimewa ni. Tunggu jap. Okey. Nah, ni. Boleh buka tak? Okey, 1, 2, 3 buka. Buka dah. Okey. Wow, cantiknya. Macam mana abang tahu warna biru ni warna kesukaan Lila? Betul eh? Yalah, abang agak-agak aja sebenarnya. Tapi sebenarnya sebelum kita kahwin, abang sebenarnya pernah nampak Lila pakai baju biru sebiji. Biru langit pagi ada panggil. Biru langit pagi. Bukan petang pun langit dia biru sama ke? Lah. Langit biru di cuaca yang selesakan semua. Tak panas, tak gelap. Rasa macam, indah. Seindah isteri abang ni. Abang patut sambung pengajian sama fakulti seni dengan Lila. Bukan ambil nanti. Betul lah. Apabila kita hayati kejadian seni ini, sesiapa saja akan mendapat ilham kagumi dengan seindah bahasa. Wow. Maknanya. Ada teka-teki. Lila pula teka-teki. Saya tak pandai lah. Alah, bagilah satu. Saya tak pandai. Tidak abang ambil baju ni. Cinta yang tak diduga. Lila okey tak ni? Okey. Lila cuma tak cukup rehat. Tak tidur kan? Penat sikit. Ni Kak Ju nak tanya. 12 tahun Lila dekat New York.
Lila kerja dengan Metropolitan Arts Museum, betul kan? 12 tahun Lila dekat sana. Lila kerja kontrak. Majikan Lila memang baik sangat. Tapi itulah, setiap tahun diorang akan perbaharui kontrak Lila. Majikan Lila baik sangat. Bila Lila nak berhenti kerja, diorang tanya dekat Lila kenapa nak berhenti kerja. Sebab layanan diorang buruk ke ataupun gaji Lila tak cukup. Sampai diorang nak tambah lagi gaji Lila. Alhamdulillah. Baguslah macam tu kan. Kira rezeki Lila lah dapat kerja lama dengan diorang. Lila ralat ke Kak Jun paksa Lila balik sini? Taklah Kak Jun. Tahun lepas masa Lila cakap dengan Kak Jun, Lila terus terfikir kenapa Lila ni pentingkan diri Lila. Sebaik Alhamdulillah, syukur Tuhan lembutkan hati Lila nak balik ke sini. Lepas tu Lila terus buat permohonan balik ke Malaysia. Syukur sangat. Kak Jun harap Lila dapat buka buku baru kat sini lebih baik. Tak kira lah Lila nak kerja kat sini ke, kat KL ke. Janji Lila senang balik sini. Rindu Kak. Rindu gila kot. Macam mana kita buat dulu? Macam mana? Mujur doktor tak balik ke Kuala Lumpur lagi. Terima kasih doktor. Tak apa Pak Khalid. Alhamdulillah semua dah okey macam ni. Aslam jangan lupa malam ni rehat cukup-cukup, tidur cukup-cukup, esok pagi bangun sarapan, lepas tu makan ubat yang saya bagi. Esok saya nak periksa Aslam sekali lagi tau. Terima kasih doktor. Sama-sama. Okey Li, kalau macam tu aku hantar diorang balik dululah. Jom, Aslam, Pak Khalid, jom. Terima kasih doktor ya. Hati-hati. Assalamualaikum Maksum. Maksum, tak payahlah layan sangat perangai si Aim tu. Ni Maksum je tak nak balik lah. Besok balik tau Maksum? Yelah. Esok. Ni Maksum, apa tu? Tak ada apa-apa lah Maksum. Lupa pula nak cakap apa. Tak apalah, esoklah Okey. Waalaikumsalam. Tak payahlah bagi tahu Maksum lagi. Lila nak bagi kejutan dekat dia. Lah, kan? Boleh? Anak akak tak sabar nak jumpa dengan dia. Itulah dia. Tapi dah 3 hari tau ikut Maksum pergi Lumut. Ni siap tak nak balik. Okey? Si bijak kan? Mestilah. Tengoklah mama dia. Tapi nakal dia. Macam akak? Hello. Macam Lila lah. Nakal sangat. Tak, yang comel tu macam Lila. Cuba tengok. Tengok. Yang tu tak? Muka siapa dia? Muka siapa ni? Rasa-rasanya Delila tu okey ke tidak? Okeylah tu. Tapi hati saya kuat rasa ada sesuatu yang tak selesai. Ali tu patut kita bagi tahu kot yang Delila dah balik. Kita jangan campur hal diorang. Kita berdoa Lila tu balik. Dah dimakbul pun kan. Kita jaga je Lila tu elok. Kak, order kak? Kasih teh-o suam. Kesuam. 1. Sama je lah, Dik. 2. Nak makan apa? Tak apalah. Terima kasih. Seronoknya Kak. Alhamdulillah. Lila lagi seronok tak Kak? Sampai tadi kan lepas telefon Lila, bila betul-betul tahu Lila ada dekat sini, baru akak percaya yang Lila dah balik. Betul lah Kak. Lila pun tak sangka Lila ada dekat sini. Sebab Lila rasa macam Lila mimpi Lila masih ada dekat sana. Akak tahu tak? Masa Lila dekat sana, Lila selalu sangat mimpi yang Lila jumpa dengan semua orang. Tapi bila Lila bangun, Lila seorang. Alhamdulillah sekarang ni Lila dah jumpa semua orang. Tapi Ali dah tahu tak yang Lila dah balik?
Buat pula bagi tahu kat dia. Tak payahlah bagi tahu kat dia. Lila dah lama kot cerai dengan dia. Semua tu sejarah. Tapi akak rasa kan Ali tu masih teringatkan Lila sampai sekarang. Sebab apa? Akak tengok sendiri betapa sengsaranya dia bila Lila tiba-tiba hilang. Kalau akak datang ni bukan nak bagi tahu yang dah jumpa Lila. Akak balik je lah. Akak datang ni sebab semua orang risaukan Ali. Semua orang. Akak dapat cakap dengan Lila? Dapat bercakap dengan Lila? Dia tahu keadaan saya macam ni sekarang ni? Ali, janganlah macam ni. Akak jumpa dia tak? Ada bercakap dengan dia? Doktor, mari doktor. Saya pun tak tahulah macam mana tiba-tiba dia begitu, doktor. Boleh tak main saya bawa ke? Boleh, tak apa. Nisa, apa kali dah bawa doktor tu? Pak Khalid. Ni, Man, aku dah bawa doktor dah ni. Ya, Pak. Man, kenapa ni dengan isteri awak? Semalam saya bagi dia makan akar kayu. Lepas tu, dia terus demam dan menggigil, doktor. Oh, tak apa. Saya periksa dulu, Nisa, awak ke depan sikit, Nisa. Nisa. Macam mana, doktor? Sekejap. Tangan. Okey ke, doktor? Man, saya rasa saya kena bawa isteri awak ni pergi hospital sebab dia demam panas. Ni, Mi, kau telefon bahagian kecemasan. Kau cakap kita nak hantar pesakit sekarang juga. Baik, Dr. Ali. Doktor, tolong saya, doktor. Saya tak tahu nak buat apa, doktor. Tolong saya, doktor. Man, awak sabar sebab sebenarnya saya kena bawa juga isteri awak ni pergi hospital sebab saya tak ada kelengkapan yang cukup untuk rawat isteri awak. Doktor, saya percayakan, doktor. Doktor dah selamatkan ramai penduduk di sini, doktor. Saya percayakan, doktor. Tolong saya, doktor. Okey, tak apa macam ni. Awak bawa isteri awak masuk dalam dulu. Saya akan buat rawatan susulan untuk Nisa. Sementara tunggu bantuan sampai, ya? Ni, doktor, ada apa-apa perkara lain yang boleh saya bantu ke, doktor? Tak apa, Pak Khalid. Buat masa ni semuanya okey. Cuma saya kena buat rawatan susulan untuk Nisa dulu. Pak Khalid dengan Azmi tunggu sini sekejap lah. Azmi, jangan lupa telefon bahagian kecemasan sekarang juga. Baik, Dr. Ali. Man, bawa isteri awak masuk dalam dulu. Okey. Pak Khalid. Okey, Nisa bangun, Nisa. Hati-hati, Man, ya. Kejap lagi saya masuk. Baik, doktor. Nisa. Pak Khalid, Azmi. Ya. Sebenarnya keadaan Nisa ni dah stabil dah. Cuma nanti kau bawa Nisa pergi hospital balik sebab untuk rawatan susulan. Baik, Dr. Ali. Pak Khalid, saya turun dulu. Baik, hati-hati jalan, ya. Ni, jangan lupa. Aku turun dulu. Sabar, Pak Khalid. Baik, doktor. Macam mana, Man, sekarang, Man? Saya rasa lepas. Lila. Lila. Apa kat sini? Lila selama ni Lila kat sini? Lila kerja sekitar sini. Abang? Abang ada seminar perubatan 3 hari dekat sini. Ya Allah. Lila. Lamanya abang tak jumpa Lila. Rasanya dah 11 tahun. Lamanya sejak Abang tinggalkan Lila. abang yang tinggalkan Lila. Lila, sebenarnya kita dua-dua salah. Mungkin masa tu kita muda sangat. Kita tak tahu macam mana nak harungi alam rumah tangga. Sekarang ni Allah dah temukan kita. Lila, boleh kan abang nak berkawan dengan Lila? Nombor telefon Lila, tapi email ke? Kasihku, betapa aku mencintaimu tanpa kalimah mampu ku ungkap.
yang tak diduga. Kenapa akak tak tahu cerita ni? Tahun lepas Lila pernah jumpa Ali dekat sana. Seriuslah. Januari tahun lepas. Kita kan pernah Skype, video call. Tapi tak keluar pula cerita ni. Memang Lila tak nak bagi tahu dekat sesiapa. Dan memang Ali masih lagi teringatkan Lila. Masih lagi mengharapkan Lila. Tapi Niling attendant. Cambodia, mana akak dapat gambar tu? Tak. Lila ingat tak kawan lama Kak Jun nama Nancy? Ingat. Dia ada galeri dekat KL kan? Kita pernah jumpa dia beberapa kali tu lepas. Betul lah kan, itulah. Tak, sebenarnya dia dah tahu Lila balik sini. Tu yang dia nak minta tolong Lila sangat-sangat. Sebab Lila kan ada pengalaman kerja berbelas tahun kat luar negara kan? Tu yang dia nak minta tolong Lila sebab dekat galeri dia ada buat pembentangan, ada sesi. Tu sebab Lila kan tahu hal-hal ni semua. Jadi dia nak minta tolong. Boleh? Dia tengah panik sangat sekarang ni sebab lagi 2 hari je tau. Boleh lah Lila. Lila kan tahu benda-benda ni semua. Dia tahu tu je. Dia boleh tolong. Lila nak akak teman tak? Esok kan balik KL? Alah Lila macam ni. Lila anggap je benda ni satu permulaan kejayaan Lila untuk masa depan Lila berkhidmat dekat tanah air sendiri. Akak memang perlukan bantuan Lila. Tapi tak apa tu kemudian. Yang penting kita dapat tolong Nancy. Boleh? Okey. Kak Jun kena telefon balik lah ni. Email dari Nancy. Ibu dia baru hantar. Tu yang baru baca ni. Nak buat apa? Pameran seni Kemboja dekat galeri dia. Kali ni Nancy jadi penolong kurator. Dia cuma nak seorang yang mahir dalam bidang pameran ni kepada penaja. Sepatutnya kurator dia yang buat ibu, tapi kurator dia kurang sihat. Baru masuk hospital, pembedahan jantung. Yelah tu. Nancy tak nak bagi tekanan pada kurator dia. Orang tu baru lepas bedah jantung. Lila boleh tolong dia ke? InsyaAllah. Boleh ibu. Makcik, kuih ni sedap lah. Makanlah. Besok nak pergi KL ke? Sepatutnya lah. Lila macam mana? Boleh je. Baguslah. Buat kerja elok. Allah Akbar. Tak apa. Alah, kau tak payahlah risau. Kau kan dah biasa benda macam ni. Tapi Nancy minta Lila jangan petik pasal benda ni dekat penaja. Pasal Niling attendance tu dipamerkan. Oh, okey. Faham. Sebab itulah dia perlukan kau. Tapi kan, Kak Jun mesti banyak cerita kan pasal suara lantang masa tempat kerja lama kau tu? Banyak dah berubah, Kak. Yelah, dah berapa lama dah pun kau tinggalkan KL ni. Nasib baik balik kan? Jom kita. Jom. Mesti Lila dah tak sabar nak jumpa Nancy kan? Memang tak sabar sangat ni, Kak. Jom kita. Hai sayang. Lama tunggu? Kenapa tak tanya esok je? Kau tahu tak? Aku sangguplah batalkan appointment aku dengan anak guamku yang lain sebabkan kau, tahu tak? Kau ni kan perangai sama je kan, tak berubah-ubah. Alah kau ni serius sangatlah. Ni bukannya mahkamah. Dah macam nak mendakwa bersalah pula. Memang kau bersalah sekarang ni.
Cepatlah. Aku tak boleh lama ni. Aku dah 15 minit je. Okey. So, ni. RM100,000? Banyak ni, weh. Kau buat salah apa? Aku tak salah. Tapi tu nantilah aku cerita. Sekarang ni, kau boleh tolong aku tak? Tengoklah dulu. Biar aku check dulu. Nanti apa-apa aku telefon kau. Terima kasih sayang. Tak ada apa dah kan? Tak ada. Aku dah kena gerak ni. Jangan lupa datang pejabat aku, okey? Okey. Tak apalah, apa-apa aku telefon. Wai. Tadi kalau tak silap akulah, aku nampak Lila. Lila? Lila mana? Lila? Dalila? Dah agak dah. Setiap kali call je hari ni mesti tak dapat. Sakit hati betul lah. Halo, Kak Mona? Kak Mona kat mana? Oh, tak ingat kan nak jumpa. Tak apalah. Tak apa. Nanti kita jumpa esok, Bye. Terima kasih tau sebab sanggup ambil kerja ni tiba-tiba ni. Yulah penyelamat I. Tak adalah, bukanlah penyelamat ke apa ke. Merepek je. Kita tolong je. Ini pameran untuk artifak Kemboja. Yap. Kemboja ni di negara yang banyak terganggu dengan masalah sosial, masalah peperangan. Lagi satu, artifak diorang ni pun banyak dicuri tau. Sekitar tahun 1970 ke 1990 macam tu. Okey, kalau nak tahu, pada tahun 90-an, muzium seluruh dunia ni mengamalkan polisi tak tanya lagi. Diorang terus jual ataupun terus derma. Itulah isunya. Dan you faham kan apa motif kita jumpa hari ni? Faham. Sebab dekat negara barat, diorang terlalu oportunis dengan benda-benda yang macam ni. Jadi bangsa kita ni sepatutnya tak cepat terpengaruh. Itu cuma sangkaan nakal tentang barat. Saya Mazlan. Ini sudah pastinya Puan Dalilah Azizul Ahmad. Pembantu saya, Khairul Nizam. Cik Dayana. Okey. Tak ada apa yang saya tak setuju dengan senarai dan penerangan Puan. Tapi saya rasa Puan ada tertinggal 2 artifak yang saya mahu galeri ini bawa dan pamerkan. Saya sanggup bayar berapa pun. Saya sedar atas hasrat tuan tu, tapi setelah saya membuat perbincangan dengan kurator lain dan juga pendapat peribadi saya rasa tak perlulah kita berbalah sebab patung tu. Tak perlu berbalah pun. Pihak Kemboja telah pun buat tuntutan rasmi terhadap patung tu dan saya rasa kita tak payahlah nak cari pasal. Kenapa Puan harus takut? Puan kan dah banyak pengalaman dengan pameran yang lebih kontroversi semasa di New York. Saya tidak mahu pameran ni malah Malaysia terjejas dengan isu yang saya rasa boleh jadi liputan yang sangat luas. Puan, ini publicity mudah dan percuma. Puan kan dah bekerja lama dalam bidang ni. Kenapa Puan masih lagi nak takut? Puan kan dah jadi orang mereka. Tak sepatutnya Puan berfikir macam ni. Saya bukan orang Amerika, Tuan. Saya orang Malaysia. Okey. Tapi kenapa tak boleh dipamerkan? Lagipun saya tak nampak apa masalahnya. Ini dicuri. Saya rasa Tuan pun
tahu pasal artefak ni kan? Pada tahun 1970-an, patung ni dicuri daripada sebuah kuil di Kemboja dan telah pun dilarikan daripada Kemboja melalui Thailand. Wah, senangnya. Patung seberat 200 paun diangkat dan diseludup. Ianya dibahagikan kepada 4 bahagian sebelum dijual. Itu spekulasi. Fakta. Saya rasa tuan pun tahu. Arkeologis British di Thailand, Douglas A.J. Latchford, dahlah negara orang dijajah, lepas tu dicuri pula harta orang. Sebab itulah saya tak nak pameran ni dipamerkan. Sebab saya tak nak negara Asia Tenggara terjejas. Dan saya pasti tuan pun salah seorang patriot dalam bidang kita kan? Dan kami sangat hargai tuan sebab tuan nak sama-sama taja untuk pameran ni. Nampaknya hujah dengan Tuan Mazlan hari ni buatkan Lila macam lapar sangat. Itulah Kak. Sebenarnya Lila ni geram je tau dengan orang kaya dekat sini, dengan orang kaya dekat luar negara sana. Diorang ni sama je perangai diorang. Rakus, tamak, tak fikir apa diorang nak. Sama je. Kalau dah namanya sifat manusia tu, sama je tamak dia. Tapi kan, Lila memang puas hati sangat bila Nancy telefon Kak Jul minta tolong. Faham? Dan akak suka sangat semangat Lila yang macam hari ni tau. Semangat? Apa tu? Yelah. Mak kuat makan. Ini bini saya masak ni. Oh. Dah boleh masak? Sudah sihat. Terus masak untuk doktor. Makan. Nak pandang-pandang makanlah. Saya tengok doktor makan laju, tak tercekik ke? Nak air? Ya, dah. Ali, bukan main selera kau makan. Senang hati nampak hari ni. Senang hati apanya, serabut lagi ni. Tapi itulah. Dah serabut, kau makan pula. Serabut? Bukankah kalau serabut jadi tak lalu makan? Biasalah, Man. Lain orang, lain resmi badannya. Oh, tak apalah. Doktor makan. Makan. Yang penting hari ni saya gembira. Sebab doktor dah selamatkan isteri saya. Saya rasa nanti satu hari bila saya dah dapat anak, saya nak letak nama anak saya Ali. Dr. Ali. Saya nak nanti bila dia dah besar, dia tahu ada seorang doktor, nama dia Dr. Ali, dah selamatkan mak dia. Terima kasih. Sama-sama, doktor. Dr. Azmi jangan kecil hati. Anak kedua saya letak nama Azmi. Ada juga? Ada. Alhamdulillah. Makan, doktor. Makan. Makan, doktor. Makan. Saya sudah makan tadi kat rumah. Cinta yang tak diduga. kawasan perumahan mak mentua Lila kan? Bekas mak mentua Kak. Yelah. Ni akak nak singgah rumah kawan akak kejap nak ambil barang. Oh. Lila nak pergi rumah Makcik Sofia ke? Taklah Kak, tak apa. Dia tahu tak Lila balik ni?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berat betul. Ni, Ali pergi letak dalam kereta dulu Yelah. Lila, kamu okey ke? Ni mesti penat daripada balik kampung pun tak habis lagi. Nanti kalau kamu lapar, ajak Ali makan dekat luar ya. Tak apalah ayah, mak. Lila tak makan lagi tapi kat atas tu ada roti, nanti Lila makan. Jangan risau Lila, kalau macam rasa badan tak sihat ke apa ke, cepat-cepat bagi tahu tau. Ali, tengokkan Lila ni. Ya, kan dah bagi tahu mak semalam. Ni Dr. Ali lah, mak. Dah, ayah nak gerak sekarang, nanti takut sampai sana lambat pula. Tu ayah, kena sampai sebelum 12 tu. Ya. Mak. Jaga diri baik-baik. Ya, mak pergi dulu. Assalamualaikum. Salam. Macam Lila okey tak ni? Kali terakhir Lila jumpa dengan mak masa tu dia nak pergi Terengganu. Masa tu Lila pegang tangan dia. Pegang dia kuat-kuat. Lepas tu Lila rasa macam ada benda yang nak jadi tapi Lila mana tahu benda tu nak jadi dengan Ali. Diorang tak salah, Kak. Mak baik sangat dengan Lila. Ayah pun baik. Diorang sayang sangat dekat Lila. Itulah. Lepas akak tahu Lila ada dekat mana, hati akak ni kan rasa nak sangat beritahu dekat Makcik Sofia. Tapi itulah, akak dah janji dengan Lila kan untuk rahsia kan. Akak tak salah, Kak. Akak amanah bukan janji. Dahlah, jom. Dari pukul 9 pagi lagi, Tuan Mazlan sendiri yang telefon bagi tahu yang disetujui dengan apa yang kita dah susun dan disetujui dengan apa yang Lila dah bentangkan semalam. Tak ada tambah-tambah. Pasal isu patung tu, Tuan Mazlan sendiri dapat tahu dari pihak atasan. Nasib baiklah Lila berkeras, Lila tegas dengan diorang bagi diorang faham. Terima kasih tau. Terima kasih juga tau. Alhamdulillah, sebab Lila risau sebenarnya apa yang Lila cakap tu boleh mendatangkan impak yang negatif dekat galeri. Impak negatif apanya? Tak adalah. Sebab sepanjang Lila dekat sana, semua kurator dekat sini tahu pasal pergebagan you. Dan juga diorang tahu kejayaan you mengharumkan nama negara ni. Betul tu. Sebab tu akak selalu beritahu dia bila dapat berhubung kan. Tapi Lila kan, dia mana nak publicity macam tu. Nanti kalau terlebih, ada pula yang datang cari. Siapa pula? Kau makan, Kak. Apalah yang dia senyum-senyum tu? Dah ada teman baru ke? Akak ni taklah, Lila serik tau. Ni Lila tengah mesej dengan Kak Jun. Kak Jun ni dalam mesej pun dia boleh bebel. Dia suruh Lila balik cepat. Lila, awak tu muda lagi tau. Jangan serik-serik dengan jodoh ni. Mana nak tahu lepas ni Tuhan bagi jodoh baru pula. Akak tu yang tak ada jodoh lagi kan? Apa kata kalau kita carikan jodoh untuk akak pula? Tak naklah akak. Nanti akak dah mula sibuk tau bila uruskan sekolah khas ni. Nak-nak pula dah dapat bantuan kerajaan. Lagi satu, akak pun ada juga tau berurusan dengan NGO. Menarik juga tu, Kak. Lila sukalah jadi pendidik macam tu. Yang istimewa. Itulah, awal-awal lagi akak nak cakap yang tu sebenarnya. Tapi akak tengok kan,
Lila macam fokus pada profession kurator galeri je. Kak Jun tak ada kat rumah ni sunyi juga kan? Dia dah ambil anak dia, lepas tu dia balik bila? Besok baliklah tu. Patutnya dia balik dengan Maksum. Tapi Maksum ada hal dia pula tadi. Jadinya apa rancangan Lila lepas ni? Lila rasa macam tak nak kerja lah benda tu lagi kat sini. Masa Lila belajar seni sastra dalam pendidikan tu, Lila ambil pasal Lila suka. Kak Diana pun ada tawarkan Lila untuk kerja dekat sekolah khas dia. Ibu pun ada terfikir perkara yang sama juga. Hello? Abang? Abang angkat je kat Wahira telefon. Abang baliklah sini, abang. Banyak benda lagi yang kita nak bincang. Abang janganlah terus lari macam ni, abang. Ya, abang lari ni, abang. Abang? Hello, abang. Bismillahirrahmanirrahim. Haifa. Anak dia tu perlukan bapak dia juga, tahu tak? Sekarang ni, kau cakap dengan dia, cepat-cepatlah habis buat kerja tu, lepas tu balik sini. Sebab Lila tak nak telefon Maksum sebab Maksum ni ahli keluarga Ali kan. Mereka dah bercerai. Tak ada apa nak diceritakan lagi. Ali pun dah kahwin, dah ada anak kan. Iman. Aslam, doktor. Aslam. Kenapa kau Aslam? Haifa. Depan dia buka langsir ni kenapa? Macam tu budak-budak ni. Siapa yang kau ajar? Abang,